Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. First of all, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Jadi, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang satu kisah seram yang berlaku sekitar tahun 1980-an di Muar, Johor. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk kisah kali ini, ada dua watak utama yang korang kena kenal. Yang pertama adalah Kak Husna yang menceritakan tentang kisah ni. Dan yang kedua adalah kawan rapat kepada Kak Husna iaitu Kak Farah. Okey, mengikut cerita Kak Husna, sebenarnya kejadian seram ni berlaku dekat rumah kawan rapat dia iaitu Kak Farah tu lah. Kata dia, Kak Farah ni kalau mengikut daripada cerita Kak Husna ni kan, Kak Farah ni Pika boleh katakan dia adalah, dia datang daripada family yang agak berada lah. Sebab korang imagine rumah Kak Farah ni, dia dekat satu kawasan tanah yang saiz dia lebih kurang dalam 1 ekar. Dekat depan ada rumah baru iaitu rumah batu dan dekat belakang pula ada rumah lama iaitu rumah kayu. Dan dekat belakang-belakang tu dia adalah macam kebun semua kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, Kak Farah ni dia anak bongsu. Lepas tu bila adik-beradik dia yang lain dah pun kahwin, diorang semua keluarlah kan daripada rumah tu. Jadi tinggallah Kak Farah ni dengan parents dia kan. Tapi lama kelamaan malangnya, lepas daripada parents dia meninggal, Kak Farah ni duduklah seorang diri. Jadi disebabkan Kak Husna ni, dia kan kawan rapat kepada Kak Farah, sekolah sekali, satu kampung apa semua kan. Jadi dia kata memang kerap jugalah dia pergi tidur, dia pergi temankan Kak Farah ni tidur dekat rumah lama tu. Sebab kata dia memang rumah baru, rumah batu depan tu dia orang tak guna. Dia orang satu family ni lagi prefer rumah kat belakang, rumah lama, rumah kayu tu kan. Jadi mengikut kata Kak Husna, kebiasaannya memang kawasan kampung tu, dia orang semua tahu yang kawasan rumah Kak Farah ni sebenarnya ada something yang tak berapa nak kena sangat lah. Sebab kebiasaannya penduduk kampung ni, dia orang selalu nampak ada something dekat atas bumbung. Dalam bentuk macam Kak Poti macam tu. Ada setengah penduduk kampung sekadar nampak macam sama-sama macam tu kan. Dan ada juga setengah penduduk kampung yang nampak macam benda tu menyeringai dekat atas bumbung rumah Kak Farah ni. Tetapi disebabkan oleh penduduk kampung ni tahu yang Kak Husna ni rapat dengan Kak Farah, jadi diorang tak adalah menceritakan banyak sangat tentang kisah-kisah tu kan kepada Kak Husna ni. Mungkinlah sebab yelah kan satu kampung. Lagipun benda tu kan macam cakap-cakap tu kan boleh menimbulkan fitnah. Dan lagi satu macam takut merosakkan silaturahim lah antara dua kawan rapat ni. Tetapi walaupun orang kampung ni tak ada cakap dekat Kak Husna tentang kisah seram ataupun benda yang diorang nampak dekat rumah Kak Farah tu, sebenarnya Kak Husna ni sendiri selaku orang yang duduk dekat rumah Kak Farah tu, memang dia kata dia selalu jugalah kerap juga kena gangguan. Contohnya kan macam dia nampak macam lintasan kelibat ke macam tu, ataupun kadang-kadang macam bunyi ketuk, orang ketuk tingkap. Tapi yang peliknya, antara kan dia orang dua orang je duduk dekat rumah tu kan, dua anak dara ni, Kak Farah dengan Kak Husna je kan duduk dekat rumah tu. Tapi yang peliknya, yang selalu terima gangguan ni adalah orang luar. Orang luar ni maksudnya Kak Husna lah. Kak Farah ni pula, dia sekadar nampak lintasan macam tu je tau. Maksudnya makhluk tu tak ganggu tuan rumah, tapi dia ganggu orang luar. Macam tu. Jadi that's why lah setiap kali kalau ada berlaku gangguan dekat Kak Husna ni, bila dia ceritakan dekat Kak Farah ni memang tak akan percaya tau. Lagipun Kak Husna ni sebenarnya dia percaya yang ayah kepada Kak Farah ni kan orang dulu-dulu kan. Dia kata sebenarnya macam nak kata normal tu tak juga, tapi kebiasaannya orang dulu-dulu, mungkinlah arwah ayah kepada Kak Farah ni, dia ada macam bela something lah untuk jaga kawasan rumah tu. Sebab kata Kak Husna, dekat rumah lama ni, dia ada tiang tengah tau. Kan biasa rumah kayu lama, dekat tengah-tengah tu kan dia ada tiang seri kan. Lepas tu dekat tiang seri tu dia ada macam lilitan balutan kain kuning macam tu. So dekat sini Kak Husna ni macam faham lah, mungkinlah rumah ni ada penunggu ke penjaga macam tu kan. Tapi dia macam tak kisah sangat pun sebab kata Kak Husna dia ni bukan jenis termasuk dalam kategori orang yang penakut. So berbalik semua daripada kisah dia dua-dua orang ni,
Kata Kak Husna, bila setiap kali kalau dia ceritakan tentang apa benda yang berlaku dekat dia, kan, Kak Farah ni akan marah tau dekat dia. Sebab Kak Farah ni dia cakap macam ni. Dia kata benda tu sebenarnya macam menjaga rumah ni, menjaga orang dalam rumah ni. Dan benda tu dia macam boleh detect orang yang mungkin berniat jahat kepada ahli family dekat dalam rumah tu, ataupun orang yang ada niat jahat kepada rumah tu lah, senang cerita kan. Jadi dekat sini Kak Husna ni bagi Pika dia macam mungkin lah pada masa tu dia agak lurus bendul sikit lah. Walaupun kawan dia cakap macam tu, dia macam masih lagi berkawan dengan Kak Farah tu kan. Walaupun sebenarnya pada masa tu, kalau kita kan bila Kak Farah tu cakap macam tu, macam kita faham lah yang sebenarnya Kak Farah ni dia rasa yang Kak Husna ni ada niat jahat dekat rumah tu. That's why lah Kak Husna ni selalu kena ganggu. Korang faham kan macam mana? Maksud dia dekat sini, Kak Farah ni, dia percaya yang penunggu dekat rumah tu akan jaga rumah tu dan juga isi rumah, tuan rumah tu kan. Jadi sesiapa sahaja orang luar yang berniat jahat, mesti kena ganggu. Jadi dalam kes ni, Kak Husna kan selalu kena ganggu kan. Jadi that's why lah Kak Farah ni, dia rasakan yang Kak Husna ni sebenarnya ada niat jahat. Sedangkan Kak Husna ni, dia tak ada niat jahat langsung. Niat dia pergi rumah tu cumalah untuk temankan kawan rapat dia ni. Lagipun dia kesian kan kawan dia tu, iaitu Kak Farah tu duduk sorang-sorang dekat rumah tu. Kebiasaannya, macam yang Pika bagi tahu tadi, gangguan yang selalu Kak Husna terima ni agak biasa sikit lah. Macam sekadar ketuk-ketuk macam tu kan. Tetapi ada satu kejadian ni yang agak menyeramkan yang berlaku dekat dia. Masa tu, Kak Farah ni dia ada lagi seorang kawan tau. Kawan dia tu adalah macam bagi pinjam baju dekat Kak Farah ni. Jadi pada hari tu lebih kurang dalam waktu sebelum subuh ke after subuh macam tu, dia tak ingat sangat. Cuma dia kata Kak Farah ni bagi tahu dekat Kak Husna dia nak keluar sebab dia nak pergi hantar baju dekat kawan dia tu. Jadi Kak Husna ni mungkin dalam keadaan mamai macam tu, dia anggap masa tu mungkin waktu subuh. Jadi dia pun macam okey lah kan. So Kak Farah pun keluarlah daripada rumah tu. Tinggallah Kak Husna ni seorang-seorang sambung tidur dekat rumah tu. Lepas tu kan macam Pika cakap tadi, Kak Husna ni dia kata dia ni bukan jenis yang penakut. Jenis yang macam berani jugalah, Pika boleh katakan kan. Sebab masa tu, masa dia duduk macam nak tidur tu kan, sekali dia dapat satu gangguan ni tau. Yang mana dia boleh rasakan dekat kaki dia ni macam ada tangan tau, pegang. Sejuk je, dia macam tarik main-main dekat kaki Kak Husna ni. Jadi Kak Husna ni pun tarik kaki dia kan. Korang bayangkan lah, kita macam tengah tidur, ada macam orang tengah main-main kaki. Tapi kata Kak Husna, jari yang pegang dia tu sejuk je. Macam tu. Bukanlah jari manusia kan, kalau sejuk semacam tu kan. Lepas tu, dia memberanikan dirilah untuk buka, tarik selimut macam tu untuk tengok apa benda yang sentuh kaki dia kan. Masa tu dia kata dia nampak satu lembaga ni, dan yang peliknya lembaga tu bagi Pika tak pernah lagi Pika dengar tau. Yang mana bentuk lembaga tu dia macam bulat-bulat, warna putih macam tu. Dia bukan bulat tau, dia macam bujur. Macam muka dia bujur, tangan dia bujur, badan dia bujur, cuma dia besar. Tangan dia semua ni, jari tu tak tahulah macam Doraemon ke apa, tapi macam badan benda tu dia besar, warna putih. Lepas tu dia macam bujur-bujur macam tu. Korang faham kan macam mana? Lepas tu muka dia ni tak ada wajah. Dia macam muka telur. Macam Pika saya cakap kan, dia tak ada wajah. Duduk main dekat kaki Kak Husna ni. So masa tu Kak Husna ni buat macam tak layan je lah kan dengan benda tu. Sampailah ada satu benda ni yang berlaku dekat dia. Lepas diabaikan yang makhluk yang bulat-bulat tu, Kak Husna kata makhluk bulat tu bagi dia macam yang baik lah. Sebab dia sekadar usik macam-macam tu je kan. Usik pegang-pegang kaki macam tu je. Maksudnya macam benda tu tak berapa nak ganas sangat lah. Dia kata yang ganasnya adalah selepas berapa lama daripada tu kan, benda tu hilang, okay, yang dekat kaki dia tu tak ada. Lepas tu kan tiba-tiba dekat luar, kan dia tidur dekat rumah kayu. Dekat luar kan, dia kata bunyi benda mengamuk tau. Tak tahulah kenapa tapi benda tu memang mengamuk teruk sangat. Sampaikan dia dapat dengar bunyi macam orang baling kerusi meja. Punyalah masa tu takut Kak Husna ni. Sebab dia kata yang before ni,
yang dia nampak bulat-bulat tu tak mengganggu. Yang tu cuma menjemakan wajah macam tu kan. Tapi tak mengganggu. Berbanding yang dekat luar tu yang tengah mengamuk dan mungkin benda tu boleh menyakiti manusia lah kan. Yelah korang bayangkan lah sebab kerusi meja semua macam bunyi macam kena baling kan. Lepas tu rumah kayu, bayangkanlah dia bergegar macam mana. Jadi Kak Husna ni cakap dia punyalah takut kan. Sampaikan dia ni pun bangun. Lepas tu dia macam fikir, aku kalau keluar daripada bilik ni kan, kena perabot tu apa benda tengah mengamuk dekat luar tu kan. Lepas tu, takkanlah nak terjun tingkap. Jadi masa tu Kak Husna ni di dalam dilema tau. Macam nak lari keluar melalui pintu ke, nak keluar daripada tingkap macam tu. Lepas tu dia pun tengok lah. Kan biasa kalau rumah kayu, kita kan boleh nampak dekat luar tu macam cerah ke. Kan biasanya kalau dah waktu siang. Kan tadi dia kata berlaku waktu subuh macam tu kan. Kan kalau waktu siang, biasanya kita akan nampak macam ada cahaya lampu daripada celah-celah rumah kayu, rumah papai semua tu kan. Tapi dia kata dia tak nampak. Cuma ada satu je cahaya macam halus gitu. Jadi masa ni, dia pun memberanikan diri jugalah sebab dia kata dia takut sangat dengan benda yang mengamuk dekat luar tu. Dia memberanikan diri untuk buka tingkap. Dan alangkah terkejutnya dia bila dia buka tingkap, rupa-rupanya masa tu waktu dah pun siang. Tapi dia pelik kenapa kalau waktu siang kan, benda tu seolah-olah macam menutup kawasan rumah tau. Sebab dia rasa macam rumah tu gelap sangat. Bukan macam waktu siang pun. Cumanya Kak Husna ni cakap, Alhamdulillah jugalah sebab waktu dah siang. Bila kita nampak cahaya kan, kita rasa macam lega. Tapi dia macam, aku bukan bermimpi. Sebab tadi memang betul, memang clear. Dia nampak makhluk bulat-bulat tu. Dan lagi satu pula benda yang mengamuk dekat luar tu. Yang duk kacau semua, perabot semua tu kan. So, tadi adalah kisah seram yang berlaku dekat Kak Husna sebelum dia kahwin. Sebab mungkinlah beberapa lama kemudian, Kak Husna ni pun kahwin. So, bila dah kahwin, dia tak duduklah lagi dekat rumah Kak Farah tu kan. Sebab mestilah dia duduk dengan husband dia, betul tak? Jadi dia kata memang normal lah kalau kawasan kampung ni biasanya kalau macam kita masak-masak ke, lebih sikit ke kan. Kita rasa macam nak bagi dekat jiran ke, nak bagi dekat kawan ke, lauk ke, makanan tu kan. Jadi pada masa tu, jam menunjukkan lebih kurang pukul 9 malam macam tu. Jadi Kak Husna ni dia kata dia tak tahu macam mana. Dia boleh rasa macam aku nak pergi bagi makanan ni lah dekat rumah Kak Farah kan. Jadi masa tu, dia pun start kereta, pergilah ke rumah Kak Farah ni. Lepas tu kan, dia cakap dekat Pika, bayangkan rumah Kak Farah tu besar. Kan, macam Pika cakap tadi, rumah tu besar. Dalam satu kawasan tanah lebih kurang 1 ekar. Lepas tu, rumah depan, jarak rumah depan dengan rumah belakang, rumah kayu tu, tengah-tengah tu, boleh parking kereta dalam 7-8 biji. So korang bayangkanlah kawasan rumah tu besar tak besar kan. Tapi yang peliknya dalam kejadian kali ni, Kak Husna sendiri pun cakap kat Pika, dia pelik kenapalah dia boleh bila sampai rumah Kak Farah, dia tak pergi masuk dekat dalam rumah, kawasan rumah. Dia pergi parking dekat tepi jalan. Lepas tu dengan gigihnya, dia nak berjalan masuk ke dalam kawasan rumah. Kan kita kalau rumah tu kawasan besar kan, kalau Pika lah, Pika akan terus drive masuk ke dalam, parking betul-betul depan rumah. Lepas tu barulah kita keluar bagi makanan kat kawan kan. Tapi Kak Husna ni pula macam terbalik. Dia pergi parking dekat luar pagar. Lepas tu dengan gigihnya dia masuk jalan. Terkidik-kidik jalan. Pergi ke rumah belakang tu seorang-seorang diri. Pukul 9 malam Lepas tu kata Kak Husna. Dia pun masuklah kan jalan. Masuk. Pergilah ke belakang tu. Rumah kayu dekat belakang tu dia nampak lah. Dekat depan. Lampu macam tak buka tau. Tapi macam dekat satu part dalam kawasan rumah tu, ada lampu terbuka. Jadi dia macam fikirlah, kereta ada. Mungkin Kak Farah ada kot kat rumah kan. So dia pun panggil lah Kak Farah ni. Farah, Husna ni. Husna datang bawa makanan kan. Farah, macam tu lah dia panggil. Assalamualaikum kan. Tapi tak ada jawapan. So Kak Husna ni pun macam, Kak Farah ni mungkin tak ada kot dekat rumah. Sebab biasanya Kak Farah ni pun memang jenis yang kadang-kadang dia keluar dengan member dia. Dia tak bawa kereta dia. Sebab member dia datang ambil dia daripada rumah. So masa tu Kak Husna ni pun macam mungkin Kak Farah tak ada kat rumah lah kot. Tak apalah, biarlah aku balik je lah kan. Mungkinlah next time je lah bagi makanan dekat Kak Farah tu. Jadi dia pun pusingkan badan dia. Nak pergi berjalan
dekat kereta dia lah yang dia parking dekat luar tu. So, korang bayangkanlah jarak antara dia kan nak jalan keluar tu berapa jauh kan. Lepas tu, tiba-tiba masa Kak Husna ni tengah duduk berjalan tu kan, dia dapat dengar tau daripada jauh, sayup je. Husna, Husna. Jadi dekat sini, kalau Pika dengar orang panggil macam tu, dah yakin tu bukan kawan aku dah tu. Kan? Tapi Kak Husna ni dia terbalik. Dia kan berani. Lepas tu dia ni kan macam agak lurus benda. Sorry Kak Husna. Dia macam ingatkan tu Kak Farah tau. So dia pun pusing balik badan dia ke arah rumah kayu tu. Dia macam, Farah, kau ke tu? Jap, aku nak pergi hantar makanan ni. So dia pun patah balik pergi ke rumah lama tu. Sebab dia ingatkan yang suara yang memanggil dia tu adalah suara Kak Farah. Sedangkan benda tu duk panggil, Husna. Takkanlah member kita panggil kita macam tu kan. Paling tak apa, Husna. Macam tu kan. Tapi benda tu macam sayup je panggil. Meremang pula aku dengar. Husna macam tu kan. So dia pun patah balik ke rumah kayu tu. Dan pada masa tu jugalah bila dia sampai je depan rumah kayu ni kan, tiba-tiba dia rasa lain macam tau. Dia mula rasa meremang. Badan dia rasa macam sejuk. Rasa macam mungkin dah rasa start menggigil lah kot. Pada masa ni lah baru Kak Husna ni sedar. Dia macam, alah bodohnya lah aku. Kenapalah aku patah balik kan. Sedangkan tu bukan suara Kak Farah. Jadi dia pun pusingkan balik badan dia untuk pergi keluar. Untuk lari keluar. Pergi ke kereta dia. Tetapi pada masa tu Kak Husna ni cakap, Pika, Kak Husna try untuk lari tau. Tapi kaki dia tu berat sangat. Kaki Kak Husna tu berat sangat. Lepas tu Pika tanya dia, masa dia rasa kaki dia berat tu kan, dia rasa macam ada benda pegang kaki dia ke macam mana? Dia kata tak ada. Tak ada dah rasa macam ada jari jemari pegang kaki ke, tarik-tarik kain. Dia tak ada. Cumanya dia rasa macam, korang pernah tak macam bila korang tidur, lepas tu korang mimpi dikejar oleh sesuatu, korang rasa macam korang punya larian tu slownya, tak boleh nak laju. Macam itulah perasaan Kak Husna pada masa tu. Dia dengan gigihnya cuba untuk angkat kaki dia untuk berjalan perlahan-lahan, okay, untuk keluar daripada kawasan rumah tu, keluar daripada kawasan pagar tu. Dan pada masa ni jugalah dia kata rumah Kak Husna ni dia dikelilingi oleh pagar yang mana dekat pagar tu penuh dengan pokok yang menjala tu. Dan dia kata di sebalik daun-daun pokok yang menjala tu dia boleh rasakan macam banyak mata memerhatikan dia. Banyak mata. Korang bayangkan perasaan Kak Husna pada masa tu dengan dia dengar benda tu duk memanggil nama dia. Husna kan. Lepas tu dengan kaki dia pula berat, tak boleh nak melarikan diri dengan laju. Dengan lagi satu di sekeliling dia tu pula ada banyak mata-mata yang tengah memerhati. Ya Allah, pada masa tu masa Kak Husna ni cerita kisah ni dekat Pika kan, memang seriously Pika meremang sangat. Sebab Pika boleh bayangkan keadaan pada masa tu macam mana kan. Korang bayangkan je lah macam mana apa yang berlaku dekat Kak Husna ni. So lepas tu Kak Husna dia memang menggagahkan diri dia juga. Okay, nasib baiklah dia ni jenis yang berani. Kalau dia ni jenis penakut, rasanya dah lama pengsan dekat situ kot. So balik semula pada cerita tu, dia ni menggagahkan diri untuk keluar juga daripada kawasan pagar rumah tu. Dan Alhamdulillah selepas beberapa lama dia pun berjaya keluar. Bila dia berjaya je keluar daripada kawasan pagar tu kan, bila dia sampai je dekat kereta dia, memang dia kata bila dia start kereta dia kan, terus dia tekan minyak. Dia tak tahulah berapa laju dia bawa kereta dia pada masa tu. Cuma memang dia kata masa tu dia tak nampak apa dah. Cuma dia fikir dia nak terus balik ke rumah je. So dekat sini kan, Alhamdulillah tak ada apalah yang berlaku dekat Kak Husna ni kan. Cuma dia kata lepas daripada kejadian tu mungkinlah kot lepas tu lah dia dapat dengar kan cerita-cerita orang kampung yang rumah tu sebenarnya tak berapa nak elok sangat, ada penunggu dan sebagainya. Tapi dia tak kisahlah sebab dia pun dah kahwin kan, lagipun dah tak duduk lah dekat rumah kawan dia tu semua, kawan rapat dia tu kan. Semuanya kata dia, bila Pika tanyalah sekarang rumah tu masih ada lagi tak dekat kawasan Muar tu. Sebab mungkinlah orang Muar ni, penduduk-penduduk kawasan Muar ni mungkin tahu kot rumah mana.
Tapi Kak Husna cakap, sekarang rumah tu dah tak ada dah. Sebab kerajaan dah ambil tanah tu untuk buat jalan tak silap. Cumanya dia kata dekat kawasan jalan tu kerap jugalah berlaku kemalangan. Tak tahulah kenapa kan. Wallahualam lah. Cuma dia kata dia tak boleh nak bagi tahulah lokasi betul-betul dekat kawasan rumah tu dekat mana. Cuma dia boleh cakap yang kejadian tu berlaku dekat Muar. Macam tu je. So, dekat sini ada tak antara korang ni orang Muar yang mungkin korang tahu dekat mana lokasi rumah tersebut? So, apa pun, Pika nak sangat tahu apa pendapat korang tentang kisah Kak Husna Halim ni. Sebab sebenarnya ini bukanlah kisah pertama dia. Sebab ada lagi kisah lain daripada Kak Husna Halim ni. Jangan risau. Ada lagi kisah dia dah lagi seram. Nak kata lagi seram, lebih kurang lah dia punya seram tu kan. Yang mana Pika akan kongsikan dekat kisah cerita tu. Pika akan kongsikan dekat video selepas ni. So, apapun terima kasih kerana thank you for watching. Dan Pika harap korang semua untuk terus tekan butang like, comment and share. Dan juga tekan butang subscribe di bawah pada yang belum lagi subscribe. Dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan alang-alang korang dah pun subscribe dekat YouTube Pika Storyteller, jangan lupa juga untuk follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Let's say kalau korang adalah kisah-kisah seram ke apa kan yang nak cerita dekat Pika, bolehlah kongsi dekat Pika dekat DM. DM lah dekat Pika. Okay. DM cerita-cerita seram je tau. Jangan cerita-cerita mengarut ataupun soalan-soalan mengarut pula. Okay. So apapun, itu sajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.